Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, semua murid dah ready nak belajar matematik hari ni? So, boleh letaklah buku teks kat atas meja. Kita sambung yang minggu lepas. Minggu lepas 12.1B. 12.1B, soalan 1 sampai 3. Hari ni cikgu nak sambung nombor 4 sampai nombor 6. Murid boleh terus pergi ke muka surat 275. Kita akan start tengok soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Jadual di bawah menunjukkan tinggi Kamil dalam tempoh 6 tahun. Bina satu graf garis untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, dalam kotak ni jadual kegerapan ni. Cikgu dah tulis kat dalam kertas lain. Cikgu akan terangkan dalam kertas tersebut. Okey, latih diri 12.1B muka surat 275. Okey, kalau baca soalan nombor 4 tu dia minta ketinggian Kamil dalam tempoh 6 tahun, bina satu graf garis, kemudian beri justifikasi kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, soalan diberi jadual macam ni. Okey. Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ketinggian Kamil 2011 145 cm. Seterusnya 150 cm, 153 cm, 160 cm, 164 cm, 167 cm. Okey, soalan nak kita bina graf garis. Graf garis. Okey. Kalau nak bina graf garis, sama juga macam carta palang, kita perlu ada paksi X. Kemudian kita perlu ada paksi Y. Okey. First kali nak buat soalan ni, kita kena buat dia punya tajuk dia. Tajuk dia adalah tinggi Kamil dalam tempoh 6 tahun. So, tulis kat atas ni. Tinggi Kamil dalam tempoh 6 tahun. Okey? Okey. Kalau graf garis, bahagian bawah ni dia biasanya mewakili tempoh masa. Okey, so kat sini ada tahun. So letak kat sini tahun. Okey, kat sini kita letak tahun dia. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Okey, paksi X. Paksi Y. Okey, paksi Y kita akan wakilkan dengan data, iaitu kat sini data dia adalah tinggi. Tinggi dalam cm. Tulis kat sini. Tinggi. Tinggi cm. Tulis kat sini tinggi. Okey, ketinggian kita tengok data dia 145 sampai 167. So, sifir apa yang sesuai kat sini? Okey, cikgu nampak kat sini sifir, kita gunakan sifir 5. Tapi kita tak mulakan daripada nombor 5, 5, 10, 15 tu terlampau kecil. Okay, awak tengok macam ni cikgu buat. Okay. Dekat sini cikgu letak kosong. Okay, cikgu nak mulakan dengan, kat sini 145, cikgu akan mulakan dengan nombor 140. Okay, cikgu letak kat sini 140. Okay, kosong hingga 140 ni cikgu akan letak simbol macam dawai ni. Itu menunjukkan kita bermula daripada kosong terus kepada 140. Okey, 140, 145, 150, 160, 165, 170. Okey. 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170. Okey. Paling kecil 145, paling besar 167. Okey, sekarang nak plotkan. Okey, graf garis kita kena plotkan 211. 211 mewakili 145. Okey, tengok kotak. 145. Okey, dekat mana 145? Ni 2011. Kat sini 145,
So buat pangkah kat situ. Okey, itu 2011. 2012. Okey, 2012 150. Okey, buat 150. Ni 2011, 2012 tu 150. Okey, kemudian 2013 155. Okey, 2013 153. Okey, 153. So kita agak-agaklah 153 tu. Okey, kita agak-agak dia lebih kurang kat sini. Okey. Okey, 2014 160. Okey, 2014 160 kat sini. Okey, kemudian 2015 tu 164. Kita tengok 164. Okey, 164 tu kita agak-agak dia dekat sini. Okey, kemudian 2016 167. Okey, 167. 167 tu kita agak-agak dia kat sini. Okey. Okey, graf garis. Kalau graf garis kita kena gariskan setiap satu tahun dengan satu tahun tu kita gariskan, buat garisan guna pembaris. Wajib guna pembaris, buat garisan tegak macam ni. Okey, dah siap. So tu kita punya graf garis. Okey, untuk justifikasi, murid boleh tulis, graf garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan ketinggian kamil dalam tempoh 6 tahun. Graf garis ni dia sesuai kalau kita melibatkan tempoh masa. Nombor 5. Data berikut menunjukkan bilangan khidmat pesanan ringkas SMS yang dihantar oleh sekumpulan murid pada satu hari tertentu. Wakilkan data itu dengan plot titik dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Nombor 5. Okay, nombor 5 tu soalan dia minta bilangan khidmat. Soalan nombor 5 tu menunjukkan berapakah bilangan khidmat pesanan ringkas SMS yang dihantar oleh murid. Okey, wakilkan data tersebut dengan plot titik. Justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, soalan ni dia minta kita buat plot titik. Okey, plot titik ni kita kira berapa bilangan bagi sesuatu nombor tu. Okey, plot titik kita buat satu garisan yang mengufuk macam ni. Okey, macam biasa first kali kita mesti buat dia punya tajuk kat atas ni. Okey, tajuk apa? Okey, bilangan khidmat pesanan ringkas ataupun SMS. Okey. Okey, kat dalam kotak ni, nombor apa yang kita nampak? Kita nampak nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak ada, 11. Okey. Kemudian kita kena lengkapkan garisan mengufuk ni dengan semua nombor yang ada. Okey, mula daripada nombor paling kecil, nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, nombor 10 walaupun tak ada kat dalam kotak ni, tapi kita still kena buat. Okay. Okay, nombor 3. Nak buat plot titik. Nombor 3. Nombor 3 ada berapa kat dalam ni? Ada 1, ada 2. So, kita plotkan betul-betul kat atas nombor 3 ni, 1 titik, 2 titik. Menunjukkan ada 2 bilangan dia. Okay, nombor 4. Nombor 4 ada berapa? Nombor 4 ada 1 je. So, kita plotkan 1 titik saja. Ni 4 kat atas dia. Okay, nombor 5. Nombor 5 ada berapa kat atas dalam ni? 1, 2. Ada 2. So, nombor 5 ada 2. 1, 2. Okay, nombor 6. Nombor 6 pun sama. Okay, nombor 6 ada 3.
So, plotkan 3. 1, 2, 3. Okey, nombor 7. Nombor 7 ada 1, 2. So, plotkan 2 kat situ. Okey, 8. 8 ada 2. Plotkan 8. Okey, 9. 9 ada 1. Jadi, kita plotkan 1 kat sini. Okey, 10. Kat dalam kotak ni nombor 10 tak ada. So, biarkan kosong. Okey, 11. 11 ada 2. So, kita plotkan 2. Okey, alright. Dah siap. Okey, seterusnya kita nak buat dia punya justifikasi. Justifikasi untuk soalan nombor 5 ni, murid boleh tulis. Plot titik ini sesuai untuk memaparkan bilangan khidmat pesanan ringkas SMS yang dihantar oleh sekumpulan murid. So, tulislah justifikasi dia. Nombor 6. Dalam suatu tinjauan, umur bagi 24 orang pembaca bagi sebuah majalah dicatatkan seperti berikut. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okay, ada kotak biru ni, dia suruh kita buat plot batang dan daun. Okay, soalan nombor 6 yang terakhir sekali. Okay, soalan nombor 6 ni dia cakap umur bagi 24 orang pembaca bagi sebuah majalah. Wakilkan dengan plot batang dan daun. Justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okay, soalan minta kita buat graf plot batang dan daun. Okay, dalam kotak ni, kalau kita tengok, dalam kotak ni adalah umur-umur pembaca. 44 tahun, 57 tahun, 58 tahun dan seterusnya. Okay, umur yang paling kecil kita nampak umur 22. Kita ada 22, 25, maksudnya dia 20-an. Kemudian kita ada 30, kita ada 39, kita ada 32. Itu adalah 30-an. So, nampak tak? 20-an, 30-an, 40-an, 50-an dan 60-an. Okay. Kalau nak buat plot batang dan daun ni, awak kena buat garisan tegak macam ni dengan garisan mengufuk macam ni. Okey. Yang sebelah kiri ni kita tulis batang dia, yang sebelah kanan ni kita tulis dia punya daun dia. Okey, apa maksud batang dengan daun tu? Okey, kalau awak ada umur 22 tahun. Okey. Yang depan ni dikenali sebagai batang. Yang belakang ni dikenali sebagai daun. So, kita nak tulis dia, kita tulis 2 dekat batang, 2 tu dekat daun. Jadi, kalau kita ada umur 35, 3 tulis dekat batang, 5 kita tulis dekat daun. Okey. Okey, kalau tengok dekat dalam kotak atas ni, awak ada 20-an, 30-an, 40-an, 50-an dengan 60-an. Okey. Ada 22 dengan 25. So, 22. 2 tu tulis dekat batang, 2 tu tulis dekat daun. 25, 2 tu dekat batang, 5 tu dekat daun. So, tulis macam ni. 22, 25. Okey. Okay, kalau awak tengok daripada yang kotak yang atas ni, kita tengok lepas 20-an, 30-an pula. So, 30-an cikgu ada nombor 30, nombor 39, 32, 33, 36, 38, 34, 31. Dan ada lagi satu 31. So, cikgu nak buat dekat bahagian 30-an ni. Alright, cikgu akan lengkapkan. Okey, cikgu dah lengkapkan. Okey, kalau daripada kotak yang atas tu, awak ada 30, 31, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39. Okey, kemudian awak ada 42, 44, 44, 47, 47. Okey, seterusnya 51, 51, 53, 57, 58, 58, 60, 65. So, dah siap lah awak punya plot batang dan daun. Okey. Kat bawah awak kena tulis dia punya kekunci dia supaya orang boleh faham apa yang awak buat.
Okey, 22. 22 tu adalah datang daripada 22 kan. So buat 2 palang 2 bermakna 22 tahun. Right. Okey, last sekali untuk justifikasi, kita buat ayat dia. Plot batang dan daun sesuai untuk mewakilkan umur bagi sekumpulan pembaca bagi sebuah majalah.